Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, tanpa membuang masa, mari cikgu mulakan perbincangan tajuk fokus untuk kertas 2 peperiksaan akhir tahun. Baiklah, isu-isu kesihatan berkaitan dengan tabiat makanan, awak kena tahu, ada 4. Yang pertama, gastritis. Gastritis ni merujuk kepada keradangan dan kakisan lapisan epitelium dalam perut oleh jus gester. Kenapa? Kerana tiada makanan dalam perut. Gastritis yang tidak dirawat akan menyebabkan ulcer dalam perut. Punca dia adalah makan pada masa yang tidak tentu. Okey, yang kedua adalah anorexia nervosa. Anorexia nervosa ni masalah dia terlalu kurus. Okey. Dia mengalami gangguan psikologi serta masalah kekurangan nutrien. Dia adalah lazim berlaku di kalangan remaja perempuan yang sering taksub dengan berat badan. Okey, dia akan mengelak untuk makan dan dia memang sangat kurus. Bulimia nervosa ni lebih kurang, tapi bulimia nervosa ni lebih worse kerana dia makan dengan banyak dan kemudian dia muntahkan balik. Ni gambar orang yang mengidap bulimia nervosa. Maksudnya bulimia ni dia muntahkan makanannya. Seterusnya, ia akan menyebabkan penyanghydratan, masalah nutrisi dan kerosakan ginjal. Sebab apa yang dia makan yang akan muntahkan balik, dia akan ada dehydration lah. Okey, ada juga penyakit dysmorphia otot. Okey, ini menyebabkan seseorang tu dia rasa bersaiz kecil, dia nak buat aktiviti senaman secara berlebihan. Jadi dia ambil juga steroid dan suplemen pembina otot. Isu kesihatan ni nama dia adalah dysmorphia otot. Okey, soalan formatif daripada buku teks. Pada pendapat anda, mengapakah serat penting dalam proses penyah tinjaan? So, penyah tinjaan pula yang berkaitan dengan penyah tinjaan. Kenapa kita perlu mengambil serat? Okey, fungsi serat ni pertama sekali dia merangsang peristalsis. Yang kedua, dia akan menyerap dan menyingkirkan bahan toksik. Okey, dia juga mengawal atau penyerapan glukosa. Dan juga mengawal populasi bakteria berfaedah dalam usus besar. Okay, selain itu, kita perlu juga mengambil air yang banyak. Okey. Itulah fungsi serat ni yang paling penting sekali, dia merangsang peristalsis. Okey. Okey, kita teruskan dengan pencernaan protein dalam perut. Okey, ini pencernaan protein dalam perut. Kalau pencernaan karbohidrat, ia bermula di mulut sebab mulut ada enzim amylase. Tapi protein dekat dalam mulut dia tak dicernakan. Dan protein ni akan mula dicernakan apabila dia berada di dalam perut. Okey, selepas kita kunyah makanan tu akan dipecahkan kepada cebisan yang lebih kecil dan lidah akan menjadikannya berbentuk polis dan sesuai ditelan. Kemudian melalui esophagus, proses peristalsis dalam esophagus sampai dekat perut. Okey, apa yang berlaku dekat ikan, ayam, telur yang mengandungi protein tersebut ialah protein tu akan ditukarkan kepada polipeptida. Protein lah, ikan, ayam, telur, okey, daging kan. Okay. Dalam perut ni ada pepsinogen ni, enzim yang tidak aktif. Okey, dalam perut dia berasid sebab ada asid hidroklorik. Asid hidroklorik ni akan mengaktifkan pepsinogen. So kita akan ada enzim pepsin. Pepsin ni akan menghidrolisis. Okey, ni ayat perkataan ni kan tulis pepsin menghidrolisis protein menjadi polipeptida. Okey. Yang kedua dekat 2 dan 6 pula. Apa yang berlaku dekat protein ialah tadi pepsin kan dia dah tukarkan protein kepada polipeptida. Okey, bila masuk dalam 2 dan 6 pula polipeptida tadi, apa yang berlaku dekat polipeptida? Polipeptida ni jadilah dia satu rantaian yang panjang.
polipeptida, rantaian asid amino. Okey. Polipeptida tadi akan tripsin menghidrolisis polipeptida menjadi peptida yang pendek. Dia akan potong jadi peptida yang pendek. Ni peptida. Okey. Kemudian apa yang berlaku seterusnya selepas duodenum, dia akan masuk usus kecil. Apa yang berlaku di usus kecil terhadap protein ialah enzim irepsin menghidrolisis peptida kepada asid amino. Okey, peptida tadi tambah air akan ditukarkan kepada asid amino oleh enzim irepsin. Okey. So kena ingat pencernaan protein ni sampailah dia diserap ke dalam kapilari darah. Okey. Jadi kita tengok asid amino dia masuk ke dalam kapilari darah melalui vilus ni. Okey. Secara pengangkutan aktif. Asid amino, makanan yang tercerna iaitu asid amino. Okey, ini adalah hasil akhir yang paling kecil, yang paling ringkas yang boleh masuk dalam kapilari darah. Asid amino diserap melalui sel epitelium ke dalam kapilari darah secara pengangkutan aktif. Itu untuk protein lah. Okey. Kalau karbohidrat, dia mula dekat mulut. Dekat perut tak ada. Dekat mulut, kanji akan ditukarkan kepada maltosa. Okey, bila masuk dalam duodenum, amylase pancreas ni akan menghidrolisis kanji kepada maltosa lagi, sebab tak semua dekat dalam mulut tu kita sempat tukarkan kanji tu kepada maltosa. Contohnya kita makan nasi kan, kanji, roti. Jadi ada lagi dekat duodenum, pancreas, amylase pancreas ni akan tukarkan kanji kepada maltosa. Bila masuk usus kecil, barulah ada enzim maltase menghidrolisis maltosa kepada glukosa. Okey. Ni hasil akhir dia lah. Glukosa dah masuk secara pengangkutan aktif melalui sel epitelium ke kapilari darah dekat usus kecil ataupun ileum. Okey. Kalau untuk lipid, cara dia lain pula. Okey. Cara dia ada enzim lipase semua tu. Kalau protein, kita kena ingatlah ada enzim pepsin. Ada enzim pepsin. Lepas tu enzim seterusnya adalah tripsin. Okey. Selepas tripsin, kita ada enzim irepsin. Okey. Enzim irepsin. Okey, kalau dekat dalam perut, protein tambah air, pepsin menghidrolisiskan protein menjadi polipeptida. Kita cakap menghidrolisiskan protein menjadi polipeptida. Okey, kalau dekat dalam duodenum, kita ada tripsin. Jadi polipeptida tadi. Okey, polipeptida. Okey, sorry tulisan cikgu tak cantik sangat sebab cikgu hanya guna mouse. Polipeptida, tripsin menghidrolisis polipeptida kepada peptida. Okey. Sampai dekat usus kecil, peptida tadi kat sini kat usus kecil, irepsin akan menghidrolisis peptida kepada asid amino. Okey, kepada asid amino. So dah habis tu, asid amino tu akan diserap ke dalam kapilari darah di dalam ileum usus kecil secara pengangkutan aktif. Okey. Okey, so kita masuk soalan yang seterusnya, penglibatan kedua-dua sistem saraf dan sistem endokrin. Pernahkah awak semua berada dalam situasi cemas? Semua orang pernah kan? Tiba-tiba kena kejar dengan angsa, ada anjing ke. Okey, jantung kita akan berdenyut dengan cepat dan kita akan berpeluh. Okey, ini dinamakan situasi cemas ataupun lawan atau lari. Okey, apa yang berlaku? Hypothalamus menghantar impuls saraf secara terus ke medula adrenal. Okey, dan merangsang sel medula adrenal untuk merembeskan adrenalin dan noradrenalina.
Okey, sebelum hypothalamus hantar ni, kalau melibatkan sistem saraf, kita akan dapat rangsangan cahaya tu. Kita nampak anjing tu. Kemudian reseptor dalam hati kita akan menghasilkan impuls dan dihantar ke hypothalamus. Hypothalamus tu akan hantar ke medulla adrenal, iaitu dekat ginjal bahagian atas untuk kelenjar adrenal untuk merembeskan adrenalina dan noradrenalina. Okey, kedua-dua hormon ni akan menyebabkan kadar denyutan jantung bertambah, kadar pernafasan bertambah, tekanan darah bertambah, aras glukosa bertambah dan aktiviti metabolisme juga bertambah. Jantung mengempam lebih banyak oksigen dan glukosa ke otot dan otak dan otot kerana tenaga tambahan diperlukan untuk berlawan atau lari dengan cepat. Biasanya kalau dalam situasi cemas ni, kita akan dapat lari lah. Kita akan cukup tenaga untuk lari sekuat yang mungkin kan. So, dalam situasi ni, reseptor pada mata mengesan ataupun ternampak anjing ataupun bunyi anjing menyala. Kita dah kesan rangsangan. Reseptor dalam telinga ataupun reseptor dalam mata kita mencetuskan impuls saraf dan dibawa ke hypothalamus. Di hypothalamus, otak mentafsir situasi cemas. Apabila otak mentafsir situasi cemas, kelenjar adrenal dirangsang untuk merembeskan hormon adrenalina. Apa yang berlaku? Dan noradrenalina pun boleh. Noradrenalina. Kemudian apa yang berlaku? Kadar denyutan jantung bertambah, tekanan atau pengaliran darah ke otot meningkat, aras glukosa dalam darah meningkat, kadar metabolisme meningkat dan lebih banyak tenaga dihasilkanlah untuk kita mengawal situasi cemas tu. Kadang-kadang kita tak sangka, kadang-kadang kita tak sangka kita boleh lari dengan laju apabila berlaku situasi cemas ni. Sebab apa? Bila kadar denyutan jantung bertambah, tenaga makin banyak dihasilkan. Bila aras glukosa dalam darah meningkat, jadi lebih banyak glukosa akan dioksidasi, kita lagi banyak mendapat tenaga. Ini kena ingatlah. Baiklah, seterusnya kita tengok persamaan dan perbezaan antara sistem saraf dengan sistem endokrin. Kalau soalan dia tanya perbandingan, kena bagi tahu persamaan, barulah kita tulis dia punya perbezaan. Persamaan kena tulislah sikit. Apakah persamaan dia? Kedua-dua sistem saraf dan sistem endokrin ni, ia mempunyai tisu ataupun organ sasaran. Yang kedua, menghasilkan gerak balas terhadap sesuatu rangsangan. Kedua-duanya menghasilkan gerak balas berdasarkan rangsangan yang diperoleh lah. Yang ketiga, berfungsi menyelaraskan segala aktiviti badan. Ingatlah dia ada organ sasaran, dia menghasilkan gerak balas terhadap rangsangan. Apakah perbezaan dia? Kalau sistem saraf, tempoh dia sekejap. Tempoh dia adalah singkat. Kalau sistem endokrin, tempoh kesan dia adalah lama. Untuk kesan terhadap rangsangan tu lama lah. Lebih lama berbanding sistem saraf lah. Sistem saraf dia singkat saja. Yang kedua, sistem saraf ni terdiri daripada rangkaian berjuta-juta sel neuron. Manakala sistem endokrin terdiri daripada kelenjar endokrin tanpa ductus. Sistem saraf, ni senang nak ingat. Macam mana dia hantar utusan dia punya, utusan tu dihantar macam mana? Utusan dihantar dalam bentuk impuls elektrik melalui neuron. Saraf ni, dia punya sel adalah neuron. Kalau sistem endokrin, utusan diangkut oleh bahan kimia organik, iaitu kita namakan dia sebagai hormon. Sistem endokrin ni sebenarnya hormon. Hormon tu adalah bahan kimia organik. Melalui apa dia hantar? Melalui darah. Seterusnya sistem saraf ni, gerak balas dia adalah cepat dan serta-merta.
cepat adalah serta-merta, tapi gerak balas untuk sistem endokrin ni adalah perlahan dan berpanjangan. Okey, sistem saraf, kesan impuls menghasilkan gerak balas satu organ. Okey, kesan hormon menghasilkan gerak balas terhadap beberapa organ. Okey, kalau impuls ni menghasilkan gerak balas satu organ saja, kalau hormon beberapa organ. Okey. Sebab dia melalui darah kan. Dia melibatkan banyak organ. Lepas tu gerak balas dia lambat sebab dia melalui darah. Sistem saraf ni dia melalui impuls elektrik melalui neuron. Jadi gerak balas dia sangat cepat serta-merta. Baiklah, kita teruskan lagi dengan mekanisme pembekuan darah. Okay? Dalam buku teks muka surat 183. Okay, pembekuan darah ni melibatkan satu tindak balas kimia yang berlaku dalam darah apabila seseorang terluka bagi menghalang pendarahan yang berlebihan. Okey, apabila salur darah terpotong, ataupun terluka, ia akan terdedah pada udara. Platelet akan melekat pada dinding salur darah yang tercedera. Bila luka je terdedah kepada udara, platelet akan melekat pada dinding salur darah yang tercedera dan dia akan bergumpal. Okey, gumpalan tu akan terbentuk di sekeliling luka dan platelet akan merembeskan satu enzim yang dikenali sebagai thrombokinase. Okey, dikenali sebagai thrombokinase. Platelet yang bergumpal akan merembeskan thrombokinase. Okey, thrombokinase ni akan thrombokinase dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K akan menukarkan protombin kepada trombin. Okay, protombin ni adalah protein plasma yang tidak aktif. Nak activate dia, thrombokinase ni dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K akan tukarkan protombin ni kepada trombin, baru dia activate ataupun dia aktif. Trombin ni seterusnya memungkinkan penukaran fibrinogen kepada fibrin. Okey, fibrinogen di dalam plasma darah tu akan ditukarkan kepada fibrin, bahan yang tidak larut. Fibrin ialah sejenis gentian protein berupa berbenang yang membentuk jaringan pada permukaan luka untuk menjerat eritrosit dan menutup luka bagi menghalang kehilangan darah. Jadi jaringan fibrin ni dia menjerat ataupun dia memerangkap sel darah merah, sel darah putih dan platelet untuk membentuk darah beku. Akhirnya pengaliran darah akan berhenti. Kena ingatlah, platelet dia berkumpul, dia bergumpal pada sel yang terluka tu. Lepas tu dia akan merembeskan hormon satu enzim yang dikenali sebagai thrombokinase. Okey, platelet tu akan merembeskan thrombokinase, di mana thrombokinase dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K akan tukarkan protombin kepada trombin. Trombin ni pula akan tukarkan fibrinogen yang larut dalam plasma darah tu kepada fibrin tidak larut dalam darah, dan fibrin ni akan membentuk jaringan di atas luka. Okey, jaringan ni akan memerangkap sel darah merah dan menutup luka bagi menghalang kehilangan darah. Okey, seterusnya kita tengok perbandingan salur darah. Okey, kita ada salur darah ada 3 je, iaitu arteri, kapilari dan vena. Okey, arteri ni contoh dia adalah seperti aorta lah. Aorta adalah arteri ni dia datangnya daripada aorta dululah. Okey, aorta ni dia mengepam darah ke seluruh badan. Kita terus boleh ingat arteri dinding dia tebal lah, sebab dia nak pam darah ke seluruh badan. Dinding dia kena tebal. Bila dinding dia tebal, secara automatik kita tahu lumen dia kecil. Okey, lumen dia kecil.
Okey, kemudian injap. Dia arteri tak ada injap. Okey. Tekanan darah dia adalah tinggi. Okey. Aliran darah adalah dari jantung ke seluruh badan. Okey, vena pula. Vena dinding dia nipis. Okey, dinding dia nipis. Jadi lumen dia besar. Okey. Dia kurang berotot dan kurang kenyal. Kalau aorta, arteri, dinding tebal, berotot. Ni banyak otot dia ni. Otot lah yang merah ni. Dan juga kenyal. Kalau vena kurang kenyal, kurang berotot dan dinding dia nipis. Bila dinding dia nipis, lumen dia besar. Dia ada injap untuk apa? Untuk mengekalkan aliran darah sehala ataupun untuk memastikan peredaran darah berlaku sehala. Tekanan dia sangat rendah dan dia membawa darah dari seluruh badan ke jantung. Okey, ada satu yang bawa darah daripada peparu ke jantung ialah vena pulmonary. Okey, vena pulmonary. Yang ni dia satu je yang berbeza. Dia bukan bawa dari seluruh badan, dia bawa dari peparu ke jantung. Okey, jom kita tengok vena pulmonary. Vena pulmonary mengangkut darah beroksigen dari peparu ke jantung. Jadi persamaan antara vena pulmonary dengan aorta ni, kedua-duanya membawa darah beroksigen. Okey. Kedua-dua aorta membawa darah beroksigen dan juga vena pulmonary membawa darah beroksigen. Kalau aorta dia bawa darah beroksigen daripada jantung ke seluruh badan, tetapi vena pulmonary dia bawa darah beroksigen dari peparu ke jantung. Okey, ini aorta. Okey, aorta dia akan pump ke seluruh badan. Okey. Darah daripada aorta ni sebenarnya datang daripada vena pulmonary ni. Masuk daripada vena pulmonary, masuk ke atrium kiri, masuk ke ventricle kiri melalui injap likuspid. Kemudian masuk ke injap sabit ke aorta. Okey, jadi sini adalah darah beroksigen. Jadi vena pulmonary ni dibawa darah beroksigen. Vena-vena lain semua tidak beroksigen lah. Contohnya vena cava kat sebelah sini. Vena cava ni dia bawa darah tidak beroksigen dari seluruh badan ke jantung. Tapi vena pulmonary dia bawa darah beroksigen. Dia sama dengan aorta. Itu persamaan vena pulmonary dengan aorta. So ini samalah macam tadi. Dia punya perbezaan arteri, konsep dia dengan vena. Cuma kalau kita letak vena pulmonary dengan arteri, persamaan dia kedua-duanya membawa darah beroksigen. Okey. Vena pulmonary bawa darah beroksigen daripada peparu, aorta bawa darah beroksigen dari jantung ke seluruh bahagian badan. Arteri tak ada injap, vena ada injap. Okey. Tekanan kalau arteri sangat tinggi sebab dia nak pump kan, jadi tekanan kena tinggi. Kalau dekat vena tekanan rendah. Kalau tekanan tinggi maksudnya dinding tebal, berotot dan kenyal. Okey. Okey, arah pengaliran darah dia daripada jantung ke seluruh badan. Kalau vena, vena ni sebenarnya dari semua vena yang lain, dari seluruh bahagian badan ke jantung, kecuali dia tertinggal. Kecuali vena pulmonary. Vena pulmonary dia bawa darah beroksigen daripada peparu ke jantung. Okay, apakah penyakit aterosklerosis? Okay, macam mana berlakunya penyakit aterosklerosis? Sebelum berlaku arteriosklerosis yang agak kronik, okay, dia berlaku dulu aterosklerosis. Aterosklerosis ni ialah pembentukan dan pemendapan plak pada dinding arteri. Apa yang ada dalam plak? Plak tu terdiri daripada kolesterol, lipid, tisu otot yang telah mati dan platelet yang bergumpal.
Plak yang tersumbat ni akan menyempitkan lumen salur darah. Okey. Bila berlaku plak sumbat menyempitkan lumen salur darah ni, kekurangan bekalan oksigen ke otot jantung akan berlaku. Okey. Jika tersumbat sepenuhnya, penginfarkan myokardium akan berlaku. Apa itu penginfarkan myokardium ni? Ini adalah bermaksud serangan jantung akan berlaku, dan jika oksigen tak sampai, tisu otot kardium ni boleh mati, tisu otot jantung ni. Okey. Arteriosklerosis ni adalah berlaku setelah arteriosklerosis menjadi semakin teruk. Arteriosklerosis terjadi apabila kalsium mendap pada plak menyebabkan arteri mengeras dan hilang kekenyalan. Okey, murid-murid boleh bacalah macam mana arteriosklerosis boleh berlaku ni. Terangkan bagaimana arteriosklerosis boleh berlaku ni. Pembentukan dan pemendapan plak pada dinding arteri. Apa yang membentuk plak tu? Kolesterol, lipid, tisu otot mati dan platelet yang bergumpal. So, apa yang berlaku? Plak akan menyumbat dan menyempitkan lumen salur darah. Okey, murid boleh bacalah dalam buku surat 187 buku teks. Seterusnya kita tengok struktur nefron. Okey, daripada struktur nefron sebelah kanan ni kita boleh tengok kat sini adalah kapsul Bowman ni kapsul Bowman kat sini. Sorry tak terlebih ni kat luar ni kapsul Bowman. Okey. Ni kapsul Bowman. Kemudian yang kat dalam ni nama dia adalah glomerulus. Okey, glomerulus. Okey, glomerulus ni yang kat dalam ni itu glomerulus. Kat tepi yang tutup pada dia ni adalah kapsul Bowman. Kemudian sebelah kapsul Bowman tu kita ada tubul belingkar proximal. Okey, tubul belingkar proximal. Kemudian kita ada liku Henle. Okey, ini adalah liku Henle. Kemudian ada lagi yang belingkar ni, tadi tubul belingkar proximal. Okey. Seterusnya selepas lalu liku Henle ada lagi tubul, iaitu kita namakan sebagai tubul belingkar distal. Tubul belingkar distal. Ini proximal, distal. Kemudian dia akan jumpa pada ductus pengumpul. Okey, ini adalah ductus pengumpul. Okey. Murid-murid kena tahu apa yang berlaku mula-mula sekali. Dekat glomerulus dengan kapsul Bowman. Okey, proses yang berlaku ialah proses ultraturasan dalam kapsul Bowman. Darah yang memasuki glomerulus bertekanan hidrostatik yang tinggi. Kerana apa? Kerana diameter arteriol afferent, dia tak tunjuk kat sini, lebih besar. Diameter arteriol afferent mula-mula afferent dulu, kemudian barulah efferent. Afferent adalah lebih besar daripada diameter efferent. Tekanan ini menyebabkan berlakunya ultraturasan, iaitu bendalin meresap melalui dinding kapilari glomerulus ke dalam rongga kapsul Bowman. Okey. Bendalin yang masuk ke rongga kapsul Bowman ni kita panggil sebagai hasil turasan glomerulus. Hasil turasan glomerulus ni dia ada bahan yang sama seperti plasma darah, tapi dia tak ada sel darah merah, dia tak ada platelet dan tak ada protein plasma. Kenapa? Bahan-bahan ini terlalu besar untuk meresap melalui glomerulus. Tapi asid amino, glukos dan yang lain-lain akan masuk. Okey, struktur nefron P adalah glomerulus,
Q adalah kapsul Bowman. Ini adalah tubuh pengumpul, ini adalah tubuh berlingkar distal, ini adalah tubuh berlingkar proximal. Okey, penyerapan semula di tubuh berlingkar proximal dekat sini. Ini tubuh berlingkar proximal. Penyerapan semula berlaku pada hasil turasan glomerulus. Bila tertapis kat sini, terturas kat sini, bahan-bahan yang ringkas dalam darah, okey. Bahan ini akan terlarut merentasi dinding tubuh rena ke dalam kapilari darah. Okey, di tubuh berlingkar proximal, ion natrium akan dimasukkan semula ke dalam darah, manakala ion klorida meresap secara pasif. Okey. Glukosa, penyerapan semula glukosa dan 100% glukosa dan acidina berlaku secara pengangkutan aktif dekat tubuh berlingkar proximal. So that's why glukosa ni terlupa ni dekat kawasan kawasan Q. Okey. Ni kawasan Q, yang ni kawasan tubuh pengumpul. Ni kawasan tubuh pengumpul ataupun ductus pengumpul. Ini tanda apa kat sini? S lah. Okay, S. So dekat Q, dekat Q ni, dekat kapsul Bowman ni ada glukosa dengan asid amino. Tapi bila dah sampai tubuh berlingkar proximal, dua-dua ni 100% akan diserap masuk balik ke dalam darah, jaringan kapilari darah. Jadi bila dah masuk balik dekat S ni tak ada dah glukosa, sebab penyerapan 100% glukosa dan asid amino berlaku secara pengangkutan aktif di mana? Di tubuh berlingkar proximal dekat sini. Okey. Seterusnya kita tengok respirasi sel. Ada seorang ni tengah berlari, seorang ni tengah duduk. Okey, kalau tengah duduk biasa macam cikgu pun tengah bercakap kan, cikgu menjalankan proses respirasi aerob. Kalau cikgu berlari, tubuh badan cikgu melakukan otot dalam badan cikgu melakukan fermentasi asid laktik. Okey, dalam fermentasi asid laktik ni, proses penguraian dia tidak lengkap. Okey, jadi glukosa akan ditukarkan kepada asid laktik dan tenaga. Okey, jadi jawapan dia glukosa akan diuraikan secara tidak lengkap kepada asid laktik dan tenaga. Tapi kalau respirasi aerob, penguraian lengkap berlaku di mana glukosa dengan oksigen, tindak balas glukosa dan oksigen akan menghasilkan karbon dioksida, air dan juga tenaga. Okey, apa soalan lagi? Okey, fermentasi asid laktik. Inilah tadi glukosa ditukarkan kepada asid laktik dan tenaga. Sebab apa tak ada oksigen? Sebab oksigen tak cukup. Kenapa tak cukup? Sebab dia menjalankan aktiviti cegas. Tak sempat, otot tu tak mendapat oksigen yang cukup, okey, untuk menjalankan respirasi. Jadi apa yang berlaku kepada otot manusia? Otot manusia akan mengalami kelesuan. Okey, proses ini dilakukan oleh sel otot ketika melakukan aktiviti cegas. Inilah fermentasi asid laktik ni. Ketika aktiviti cegas, kadar penggunaan oksigen melebihi kadar yang dibekalkan oleh sistem peredaran darah. Jadi, otot berada dalam keadaan kekurangan oksigen dan ini kita namakan sebagai hutang oksigen. Dalam proses ini, glukosa tidak dapat diuraikan dengan sepenuhnya. Glukosa ada, oksigen je tak cukup. Okey. Dalam proses fermentasi asid laktik ni, glukosa ada tetapi ia tidak dapat diuraikan secara sepenuhnya, tidak dapat dioksidakan sepenuhnya kerana oksigen tak cukup. Sebab bila dalam keadaan kekurangan oksigen, kita mengalami hutang oksigen. Jadi setiap molekul glukosa yang ada yang diuraikan, hanya 2 molekul ATP atau 150 kJ tenaga dihasilkan. Okey, jadi semasa fermentasi asid laktik, masa otot kita tak cukup oksigen, mengalami hutang oksigen, asid laktik akan dihasilkan. Inilah menyebabkan
kelesuan otot. Asid laktik yang dihasilkan terkumpul sehingga mencapai satu kepekatan yang boleh menyebabkan kelesuan dan kekejangan otot. Okey. Seterusnya kita tengok perbezaan antara respirasi aerob dengan fermentasi. Respirasi aerob, penguraian glukosa berlaku secara lengkap dengan kehadiran oksigen. Fermentasi, penguraian glukosa secara tidak lengkap tanpa kehadiran oksigen atau dalam keadaan oksigen terhad. Tanpa oksigen lah, terus ingat, penguraian glukosa secara tidak lengkap tanpa kehadiran oksigen. Respirasi aerob ni proses penguraian glukosa secara lengkap dengan kehadiran oksigen. Berlaku dekat mana aerob? Dekat dua tempat, cytoplasma dan juga mitokondria. Kalau fermentasi hanya berlaku di cytoplasma. Aerob menghasilkan air, fermentasi tidak menghasilkan air. Glukosa dioksidakan secara lengkap kepada karbon dioksida dan air. Glukosa dioksidakan secara tidak lengkap kepada asid laktik. Okey. Karbon dioksida dan juga etanol ni kalau dalam makanan. Okey, satu molekul glukosa menghasilkan 2898 kilojoule. Kalau satu glukosa untuk fermentasi menghasilkan 150 kilojoule sahaja. Okey, ini untuk fermentasi asid laktik. Okey. Ini kalau fermentasi asid laktik ni berlaku dekat makanan dadih contohnya dan juga otot manusia. Awak boleh rujuklah buku teks Okey, seterusnya kita tengok tindakan antibody. Ada 1, 2, 3, 4, 5 kaedah tindakan antibody. Kalau gambar macam ni, ini adalah penggumpalan antibody ataupun kita panggil sebagai pengaglutinan. Pengaglutinan. Okey, jadinya antibody menggumpal bersama patogen dan menjadikan patogen sasaran mudah untuk diperangkap dan dimusnahkan oleh sel fagosit. Kemudian peneutralan. Okey, ini adalah peneutralan di mana antibody bergabung dengan toksin yang dihasilkan oleh bakteria dan menetralkan ni toksin dia. Jadi antibody ni bergabung dengan toksin, jadi dia neutral. Pemendakan ni akan bentuk satu kompleks yang tidak larut. Bila dia tak larut, dia akan mendak. Okey, kompleks, bila dia membentuk kompleks ini, dia tak membentuk kompleks. Jadi dia membentuk kompleks, dia adalah tindakan secara pemendakan. Okey. Yang lain ni awak boleh baca sendiri. Kemudian perbezaan antara keimunan aktif buatan dan keimunan pasif buatan. Okey, kita tengok dulu graf Graf keimunan aktif buatan macam ni. Graf keimunan pasif buatan macam ni. So kita tengok nanti sekejap lagi. Keimunan aktif buatan ni awak just kena ingat diri awak. Awak mendapat vaksin COVID-19 baru-baru ni kan. Jadi awak sudikan vaksin ni, awak mendapat keimunan aktif buatan. Okey. Keimunan aktif buatan, beza dia, keimunan aktif buatan diperoleh melalui suntikan vaksin, manakala keimunan pasif buatan adalah melalui suntikan antiserum. Apakah vaksin? Vaksin ialah ampaian patogen yang telah dilemahkan ataupun mati. Antiserum ialah serum yang mengandungi antibody. Okey. Kemudian tujuan untuk keimunan aktif buatan ni mencegah. So awak kena ingat keimunan aktif buatan ni maksudnya adalah awak mendapat vaksin. Tujuan dia nak cegah. Contohnya nak cegah COVID-19, kita dapatkan vaksin COVID-19. Okay, keimunan pasif buatan ni adalah rawatan. Tujuan dia sebagai rawatan sebab dia dah sakit. Okay. Kesan tidak melindungi tidak memberi perlindungan serta-merta. Okay, dia memerlukan beberapa fasa lah, tapi keimunan pasif buatan memberi perlindungan serta-merta sebab apa yang dia dapat dekat antibody, dia terus dapat antibody. Okey, tempoh keimunan kalau antibody buatan dia kekal pada masa yang lama.
Tapi kalau keimunan pasif sementara dan tidak kekal. Okey, masa suntikan kalau keimunan aktif ni diberi sebelum dijangkiti penyakit. Contohnya baby lahir terus kena suntik BCG, hepatitis B. Okey, vaksin untuk hepatitis B. Kemudian keimunan pasif buatan ni, suntikan antibodi tersedia diberi dahulu sekiranya terdapat risiko untuk dijangkiti ataupun sebaik selepas dijangkiti. Biasanya dia dah sakit baru kita akan suntik dia dengan antibodi. Okey, antibodi ni lah. Okey, kalau aktif buatan maksudnya dia hasilkan, badan yang hasilkan. Jadi antibodi dihasilkan sendiri oleh sel limfosit badan. Okey, kalau keimunan pasif dia terus dapat antibodi ni daripada antiserum yang kita suntik. So kita tengok kat sini. Okey, seperti yang cikgu pernah kenapa bercantik ni? Seperti yang cikgu pernah cakap dalam kelas. Okey. Okey. Ini adalah aras keimunan Ni aras keimunan. So suntikan pertama tak sampai lagi. Suntikan kedua barulah akan mencapai aras keimunan. Jadi kita ada 2 suntikan. Okey, kalau pasif buatan kita suntik terus antibodi dia tinggi. Okey, suntikan kedua. Okey, suntikan kedua ni apabila antibodi telah jatuh, barulah kita bagi suntikan kedua dan barulah aras antibodi akan meningkat semula. Okey, keperluan memberi suntikan dos penggalak. Okey. Suntikan kedua perlu diberikan bagi meningkatkan semula aras antibodi melepasi aras keimunan bagi memberi perlindungan terhadap penyakit. Mula-mula suntikan pertama, antibodi yang terhasil tu tak sampai tau aras keimunan ni. Ni aras ni. Bila kita dah bagi suntikan yang kedua, baru dia akan meningkat dan mencapai aras keimunan, barulah cukup untuk melawan jangkitan tersebut. Tapi yang ni kita suntik teruslah sebab dia terus suntik antibodi daripada antiserum. Sebab penyakit keimunan pasif ni dia dah sakit tau. Okey. Jadi kita suntik, jadi dia akan jatuh balik. Kita suntik kali 2, dia akan jatuh balik. Dan dia adalah sementara. Kalau ni untuk jangka masa yang lama. Ini adalah untuk sementara. Jadi awak baca perbezaan antara keimunan kedua-dua keimunan ni. Okey. Ada satu penyakit iaitu AIDS. Okey. AIDS ni mudah dijangkiti penyakit lain kerana apa? Kerana virus HIV ni tidak musnahkan sel limfosit. Okey, sel limfosit ni akan menghasilkan antibodi, tapi virus HIV dah musnahkan, so dia mudah mendapat penyakit. Baiklah, kita sambung kepada sistem darah, sistem peredaran darah dan sistem limfa. Okey, dari sini kita dapat lihat sebelah sini adalah arteri, ini adalah arteriol, dan di sini adalah kapilari darah, venul dan vena. Okey. Darah yang sampai di hujung arteriol kapilari darah bertekanan tinggi akibat diameter kapilari darah yang kecil dan daya pengepaman jantung. Jadi darah dekat sini bertekanan tinggi, lepas tu dia melalui kapilari darah yang sempit. Jadi tekanan ini membolehkan plasma darah dalam kapilari darah ni, okey, dalam arteriol ni meresap keluar secara berterusan dari kapilari darah. Dia akan masuk ke ruang antara sel. Okey, ini adalah sel-sel. Plasma darah yang memenuhi ruang antara sel ini dikenali sebagai bendalih tisu. Bendalih tisu ini tidak mengandungi eritrosit, platelet dan protein. Okey. Yang keluar ni hanyalah plasma darah yang tidak mengandungi eritrosit, platelet dan protein kerana bersaiz terlalu besar untuk meresap keluar daripada kapilari darah. Okey, bendalih tisu ni
Okay, plasma yang keluar tu dikenali sebagai bendali tisu. Bendali tisu ni membolehkan bahan pertukaran bahan dalam darah dan sel berlaku. Perlu jugalah permukaan sel tu lembap supaya pertukaran bahan dalam darah dan sel tu berlaku. Contoh, oksigen dan nutrien meresap dari bendali tisu ke dalam sel badan. Pada masa yang sama, bahan buangan dan karbon dioksida meresap keluar dari sel badan ke dalam kapilari darah melalui bendali tisu. Kalau oksigen, dia akan terus masuk. Kalau karbon dioksida, dia akan keluar. Okay. Dinding kapilari limfa terdiri daripada satu sel sahaja. Kapilari limfa berbeza daripada kapilari darah kerana salah satu hujungnya adalah buntu atau tertutup sementara hujung yang satu lagi bersambungkan dengan salur limfa. Kapilari limfa didapati di ruangan antara sel bergabung membentuk salur limfa yang lebih besar. Okey, jadi inilah gambar kapilari darah dengan kapilari limfa. Okey, kapilari limfa di hujung dia buntu dan tertutup. Okey, sementara hujung lagi satu ni dia bersambung dengan salur limfa ni. Okey, jadi dekat sini kita kat sini adalah ini adalah kapilari limfa. Ini adalah kapilari limfa. Manakala ini hujung ni, ini adalah kapilari limfa. Okey. Perbezaan antara bendali dalam sistem peredaran darah dan limfa. Okey, ini kapilari limfa, ini salur limfa dan yang berwarna merah, purple dan biru ni adalah kapilari. Okey, persamaan antara limfa dengan darah. Kedua-duanya mengandungi semua kandungan plasma seperti nutrien, hormon, enzim, bahan buangan sel, gas respirasi dan juga leukosit, sedarah putih. Perbezaannya, kalau dekat limfa tidak mengandungi protein plasma, tak ada sedarah merah. Eritrosit ni sedarah merah dan dia tak ada platelet. Tapi dalam darah, ia mengandungi protein plasma, eritrosit dan juga platelet. Okey, jadi ductus thorax akan mengalirkan kandungannya ke dalam vena subclavicular kiri, manakala ductus limfa kanan akan mengalirkan limfa ke dalam vena subclavicular kanan. Jadi limfa ni akan masuk semula ke dalam sistem peredaran darah melalui dua ni tempat ni, vena subclavicular kiri dan vena subclavicular kanan. Okey, nanti dia masuk balik dekat sini. Okey. Dan satu lagi. Dan kiri, kanan, mana kiri? Okey, dia ada dua lah. Okey. Seterusnya, jadi semuanya akan masuk balik ke dalam sistem peredaran darah, tapi ada juga yang tak masuk balik. Contoh, penyakit edema, kaki bengkak disebabkan filariasis limfatik. Jadi punca edema ni kaki bengkak sebab bendali ni tak masuk balik ke dalam kapilari darah. Okey, dia akan disebabkan oleh kehamilan. Okey, badan yang menghasilkan lebih banyak bendali badan untuk memenuhi keperluan fetus yang membesar. Biasanya ibu-ibu mengandung dia mengalami bengkak kaki sebab badan ni menghasilkan lebih banyak bendali. Okey, kekurangan protein plasma, kekurangan albumin dalam darah, pesakit yang terlantar untuk tempoh yang lama, pesakit lumpuh atau pesakit strok yang pergerakannya terhad boleh mengalami edema kaki, dan juga jangkitan parasit. Cacing parasit Burugia species menjangkiti salur limfa dan menyekat aliran bendali limfa. Bahagian yang dijangkiti misalnya kaki membengkak. Contoh. Jadi punca edema, kehamilan kerana badan menghasilkan lebih banyak bendali badan untuk keperluan fetus membesar, pesakit yang terlantar dalam tempoh yang lama dan juga jangkitan parasit. Okey, seterusnya kita tengok sel. Okey, sel. Okey, kita perlu label sel dan komponen yang perlu diberikan perhatian yang ada kat sini lah. Okay, kat sini kita nampak centriole, kita ada
lisosom, kita ada nukleus, kita ada jalinan endoplasma kasar, jalinan endoplasma licin, jasad Golgi, ribosom, mitokondrion, cytoplasma nucleolus. Okey, centriole ni dia adalah struktur silinder kecil yang wujud secara berpasangan. Okey. Fungsi dia membentuk gentian gelendong semasa pembahagian sel dalam sel haiwan. Okey. Yang berwarna pink ini adalah jasad Golgi. Jasad Golgi ni terdiri daripada satu timbunan kantung pipih selari, yang setiap satunya dilapisi oleh membran unit tunggal. Okey. Proses fungsi jasad Golgi ni dia memproses, mengubah suai, membungkus dan mengangkut bahan kimia seperti protein, karbohidrat dan glycoprotein. Okey. Ini adalah fungsi centriole lah, membentuk gentian gelendong semasa pembahagian sel dalam sel haiwan. Jika tak ada gentian gelendong ni, dia akan menyebabkan kromosom gagal berpisah semasa pembahagian sel. Jadi akan ada terlebih kromosom untuk satu sel anak yang terhasil. Okey, kita tengok lisosom. Apakah lisosom? Lisosom ialah kantung spera kecil yang diselaputi oleh membran tunggal. Dalam lisosom tu ada enzim yang dipanggil sebagai lysozim. Fungsi dia untuk menghidrolisis molekul organik kompleks seperti protein, asid nukleik dan lipid. Dan juga lysozim ni menguraikan bakteria dan komponen yang rosak. Okey, kita sambung kat sini lah. Okey, lysozim ni bila bakteria dah masuk, bakteria dah masuk ni, kita tengok ni. Lysozim bergabung dengan fagosom untuk membentuk fagolysosom. Okey. Lysozim merembeskan lysozim ke dalam fagosom. Fagosom ni lah yang cikgu nak sebut tadi. Bila dia makan, dia akan membentuk ni fagosom. Lepas tu lysozim pun bergabung dan rembeskan lysozim ke dalam fagosom. Jadi bakteria dalam fagosom tu akan dimusnahkan dan diuraikan oleh lysozim. So yang menjalankan fagositosis ni adalah neutrofil. Okey, neutrofil. Lepas tu monosit. Okey, leukosit yang paling besar, nukleus berbentuk wujud menelan bakteria atau tisu mati secara fagositosis. Okey, seterusnya kita tengok tentang berlakunya. Okey, kita sambung soalan seterusnya. Raja menunjukkan keadaan pokok kembung pada hari pertama dan hari kedua selepas ditanam menggunakan paya bakau. Okey, jadi apa yang berlaku kat sini ialah apa yang berlaku adalah plasmolisis. Kita bertengok ni yang berlakunya plasmolisis kat sini. Okey. Kat sini berlakunya plasmolisis. Membran tertarik ke dalam. Okey. Okey. Plasmolisis dan tumbuhan tu akan layu. Okey. Kesan larutan hipertonik. Apabila tumbuhan dimasukkan dalam larutan hipertonik, air akan meresap keluar dari vakuol secara osmosis. Apa yang berlaku ialah vakuol akan mengecil, sitoplasma akan mengecut, menyebabkan membran plasma tertarik daripada dinding sel. Fenomena ini dinamakan sebagai plasmolisis. Plasmolisis menyebabkan daun dan batang terlentur ke bawah dan kelayuan pun berlaku. Okey, terangkan perubahan pada pokok. Okey, yang ini kita nak jawab soalan ni. Pada hari pertama dan kedua selepas ditanam menggunakan tanah paya bakau. Okey, air tanah paya bakau ni adalah hipertonik sebab dia air masin. Jadi air tanah paya bakau ni adalah hipertonik berbanding sel pokok. Jadi keupayaan air rendah di air tanah paya bakau berbanding sel. Kena sebut hipertonik berbanding. Kena ada perbandingan. Okey. Jadi bila air tanah paya bakau hipertonik berbanding sel pokok, jadi air akan meresap keluar dari sel pokok secara osmosis. Sel-sel pokok mengalami plasmolisis, pokok akan menjadi layu. Okey. Pokok akan menjadi layu. Itulah kita senang jawab begini .
Okey. Okey, ini adalah struktur asid nukleik. Yang bulat ni adalah kumpulan fosfat. Yang berbentuk pentagon ni gula deoksiribosa dan base bernitrogen yang bentuk di sebelah kanan ni. Okey. Gula dan base nitrogen. Yang bulat adalah kumpulan fosfat. Okey, baiklah. Cikgu nak sambung sedikit yang cikgu tertinggal, iaitu tentang sistem endokrin manusia. Sistem endokrin ni terdiri daripada kelenjar yang merembeskan pengutus bahan kimia iaitu hormon. Kelenjar endokrin ni ialah kelenjar yang tidak berduktus. Hormon ni dirembeskan secara terus. Dia tidak berduktus, jadi hormon ni dirembeskan secara terus ke dalam aliran darah dan diangkut ke seluruh bahagian badan dalam darah. Okey, kita tengok hormon kelenjar yang pertama, iaitu kelenjar yang dekat tekak kita ni yang berbentuk seperti rama-rama ni. Ini adalah kelenjar thyroid. Okey, hormon yang dirembeskan oleh kelenjar thyroid ialah thyroxina. Okey, tisu organ sasaran adalah semua tisu. Fungsi dia meningkatkan kadar metabolisme, meningkatkan suhu badan dan mengawal atur pertumbuhan dan perkembangan. Okey, hormon thyroid ni meningkatkan kadar metabolisme, meningkatkan suhu badan dan mengawal atur pertumbuhan dan perkembangan. Okey, untuk kelenjar yang kedua adalah kelenjar yang berada di atas ginjal. Okey, ada bentuk segitiga ni. Di atas ginjal itu adalah kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal merembeskan hormon aldosteron. Dia mempunyai organ sasaran iaitu ginjal. Fungsi dia untuk meningkatkan penyerapan semula garam mineral di ginjal. Hormon aldosteron ini juga dikenali sebagai hormon ADH. Okay, hormon yang kedua ialah hormon adrenalina. Hormon inilah yang terlibat semasa kita dalam situasi yang cemas. Okay, tisu organ yang terlibat adalah tisu otot, hati dan jantung. Apa fungsi hormon adrenalina? Ia akan meningkatkan aras gula dan asid lemak dalam darah. Seterusnya, ia akan meningkatkan kadar pernafasan dan denyutan jantung. Dan seterusnya meningkatkan kadar metabolisme dan mengecutkan salur darah. Okey, awak bolehlah ingat dua je ke dulu. Meningkatkan aras gula dan asid lemak dalam darah, meningkatkan kadar pernafasan dan denyutan jantung. Hormon ni lah yang bertindak semasa situasi cemas, lawan atau lari, di mana hypothalamus menghantar impuls secara terus ke medula adrenal dan merangsang sel medula adrenal untuk merembeskan adrenalina. Okey, sel medula adrenal tu nilah medula adrenal. Okey, kalau tengok yang ini, mula-mula proses dia reseptor pada mata mengesan dan ternampak anjing ataupun didengar bunyi anjing menyalak. Reseptor mencetuskan impuls saraf dan dibawa ke hypothalamus. Okey, di hypothalamus di otak menghasilkan situasi cemas. Inilah kelenjar adrenal dirangsang untuk merembeskan hormon adrenalina. Okey, ini baru dia punya kesan dia. Okey, berlakunya kadar denyutan jantung bertambah, tekanan atau pengaliran darah ke otot meningkat, menyebabkan aras glukosa dalam darah juga meningkat dan seterusnya kadar metabolisme meningkat, iaitu lebih banyak tenaga dihasilkan. Okey. Ada satu lagi cikgu tertinggal adalah dalam uh, tiga jenis kelas utama karbohidrat. Okey, kelas karbohidrat ni ada 3, monosakarida, disakarida dengan polisakarida.
Awak kena ingat contoh monosakarida. Monosakarida ni adalah gula yang paling ringkas. Contohnya gula, okay, honey, madu dan susu. Okay, ini adalah contoh monosakarida iaitu yang paling ringkas. Okay, polisakarida ni adalah larger polisakarida. Polisakarida ni karbohidrat yang kompleks. Okay. Contohnya kanji. Okay, contohnya kanji yang terkandung dalam roti, dalam spaghetti, dalam kentang, ubi kayu. Okay. Apakah kepentingan karbohidrat dalam sel? Okay. Kalau dalam sel, dia sebagai sumber tenaga lah karbohidrat ni. Contohnya glukosa. Dan juga sebagai simpanan makanan. Contohnya kanji dalam tumbuhan. Okay, kalau dia refer kepada sel tumbuhan, kena cakap pasal sel tumbuhan je lah. So, kanji lah. Bukan glycogen. Glycogen dalam sel haiwan. Jadi, kanji dalam sel tumbuhan. Dan juga, polisakarida ni sebagai sokongan. Sebenarnya, dinding sel tumbuhan ni sebenarnya terdiri daripada selulosa. Selulosa ni adalah di bawah polisakarida. Okay? Selulosa ialah dinding utama dalam sel tumbuhan. Selulosa ni adalah polisakarida. Okay? Dia sebenarnya karbohidrat. Kanji ialah polisakarida simpanan utama dalam tumbuhan. Kanji juga didapati dalam kloroplas, sumber bijirin, ubi kentang dan juga kekacang. Okey, proses penghasilan monosakarida daripada polisakarida ini adalah proses hidrolisis. Okey. Kalau polisakarida ni dia mempunyai rasa tidak manis, tidak mempunyai rasa manis, tidak larut dalam air. Polisakarida ialah gula kompleks yang besar. Okey. Contohnya kalau kita makan ubi kayu, kita tak rasa ubi kayu tu manis. Tapi kalau kita kunyah lama-lama, dia akan jadi glukosa, kita akan rasa sikit lah. Okey, ujian makanan. Kalau untuk glukosa, ujian makanan adalah ujian Benedict. Di mana ujian Benedict ni dia berwarna biru, kita lakukan kukus air dan akhirnya mendakan merah bata terbentuk. Pemerhatian dia mendakan merah bata terbentuk, kesimpulan glukosa hadir. Kalau mendakan merah bata tak terbentuk, maksudnya glukosa tak hadir. Okey, ujian makanan untuk kanji adalah ujian iodin. Pada ampaian kanji, kita teskan iodin. Okey. Jadi, ampaian kanji menjadi biru kehitaman. Jadi, sebelah sini kesimpulannya kanji hadir. Ya, sebelah sini kanji tidak hadir. Okey, itu saja tambahan daripada cikgu.